A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawi 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan min hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusan surau masih lagi menjemput saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang masih lagi setia mendengar celoteh saya ni. Kadang-kadang ada ngarut juga kan. Tapi Alhamdulillah, semoga dia bermanfaat. Sebelum kita memulakan pengajian kita, saya ada nak kongsi sedikit 2-3 perkara lah. Antaranya isu sekarang ni yang orang heboh kata penunggang agama kan. Penunggang agama. Jadi ramailah ustaz-ustaz ataupun ustaz-ustaz buatan, ustazah buatan yang kena kecam lah. Dia sampai tahap ada istilah ustaz buatan yang tiba-tiba je ngaji kitab jadi ustaz. Dia ada yang kata tak semestinya kena ada orang kata degree ke diploma ke dalam syariah ke usuluddin ke untuk mengajak pada benda yang baik. Betul. Tapi apabila jenis kejadian-jadian ni dia banyaknya pada artis-artis lah, kita tengok artis yang Alhamdulillah dia ke arah kebaikan, berubah dan sebagainya. Tapi apabila diajukan soalan, dia keluar fatwa sendiri. Contohnya ditanyakan anak ni anak ni dilahirkan dalam perkahwinan itu tidak didaftarkan. Dokumen pun tak ada, tapi perkahwinan berlaku di sepadan ataupun bukan di dalam Malaysia. Apa hukumnya anak, atau adakah anak tak sah taraf ataupun anak sah kan? Oh, anak tu anak luar nikah. Boleh pula kamu bagi fatwa. Kami yang orang yang bekerja di mahkamah pun tak berani nak cakap anak tu anak yang wati syubhah, bukan anak yang tak tahu lagi status dia, anak luar nikah ke ataupun sebaliknya kan? Kita pun tak berani. Tapi orang ni berani keluar fatwa. Dia kata kan fatwa tu, dia tanya soalan, saya jawab. Bila kamu jawab tu, dia mengikat orang lain. Kamu ingat fatwa tu mufti saja. Bila kamu keluar benda tu, jadi fatwa kepada orang-orang yang tak nak mengikut kepada mufti, dan dibawa kepada benda yang mudarat. Itu jadi ininya. Lepas tu ada juga yang kata nampak je baik kan, malam-malam nampak kat disko, tapi ajak orang buat benda baik. Ustaz pun bukannya semestinya baik. Tapi kalau kita nak bercerita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau contohlah saya bagi gambaran agak kasar sikit. Mungkin seorang pelacur atau GRO dan sebagainya yang buat benda yang kerjaannya tak berapa sesuai dengan agama kita kan. Tapi dia kata dia menyuruh kita kepada buat kebaikan. Contohnya bila orang masuk kelab tu, Abang tak payahlah bang, langgan saya abang baliklah bang pergi ngaji ke apa ke. Walaupun ayat tu bunyi macam perli kan, kita tahu tak dia tak dapat pahala tu. Kadang-kadang bahasa dia memang dah jadi macam tu. Dia macam orang Badui jugalah zaman Rasulullah. Orang Badui ni kasar tau. Dia bukannya orang kata tak ada adab. Dia memang orang jenis kasar, yang jenis tak ada, orang kata kehidupan dia tu berbeza dengan orang yang hidup di dalam bandar ataupun dalam pekan dan kampung sebagainya. Sebab dia berpindah randang. Jadi macam mana pula saya nak ikut cakap dia buat benda tak elok? Sekarang ni bila orang suruh kita buat benda elok, dia dah cakap tak suruh ikut dia? Dia tak suruh ikut dia. Dia suruh ikut benda baik. Bila buat benda baik, ambil lah sebagai benda yang baik. Contoh orang tak pernah semayang, dia pun suruh orang semayang. Kita mungkin Ni orang tak semayang, suruh kita semayang 2 kali 5 sama je.
Tak boleh juga kata macam tu. Sebab itu diri dia. Tapi dia suruh kita buat baik. Salah ke? Tak salah. Kadang-kadang kita tak tahu sebabkan dia suruh pergi semayang tu, mizan dia tu ataupun dia punya dacing yang timbang masuk surga neraka, saya silap berat pada yang masuk surga tu. Padahal asalnya kita tahu dia orang yang banyak membuat dosa. Bila orang mengajak kepada kebaikan, kita buatlah kebaikan tu. Bukan disuruh ikut dia. Bila buat kebaikan ni ikut sunnah siapa? Ikut sunnah Rasulullah SAW dan juga Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi Nabi-Nabi ni ikut cakap siapa? Ikut arahan siapa? Ikut arahan Allah SWT. Tak salah kalau kita, orang suruh kita buat benda baik. Jangan kita pula bila dia suruh buat benda baik, lagi kita bantah dia. Kadang-kadang silence is good. Berdiam diri itu lebih baik sebenarnya daripada kita menjawab, kan? Tapi kadang-kadang bila kita cerita pasal silence is good ni, kadang-kadang orang nilai kita bila orang marah kita dan kita tak menjawab, dan orang-orang sebelum tu pun kena marah juga dan tak menjawab. Kadang-kadang ada setengah orang ni besar kepala juga. Betul kita cakap innallaha ma'as sabirin, tetapi sabar itu ada limit tak? Ada. Kadang-kadang bila bahasa itu dikatakan hampir kepada bunyi kehinaan kepada seseorang itu, mungkin dia akan marah. Dan lebih daripada itu lagi. Asalnya orang ni seorang yang memang tidak akan mengungkit dan sebagainya, tidak akan bercakap benda tak baik, tidak akan menentang dan sebagainya. Tapi bila orang kata diri dia rasa dihina oleh orang lain, dia akan memberontak. Ambil masa jugalah nak turun panas tu kan. Gitu kehidupan yang seharian ni. Jadi macam contoh, kalau kita ni berada dalam situasi orang menghina kita, kita tengok kepada benda yang dikatakan tu. Betul Rasulullah SAW kata, bila kita dihina, kita kena sabar. Kita kena buat benda yang baik kepada dia. Saya ada tengok satu cerita Tamil, Telugu. Terpulang siapa yang suka tengok cerita Tamil, Telugu, Malayalam, kan? Dia banyak kepada isu-isu yang semasa tau. Kadang-kadang kita tak sangka pun yang cerita dia tu boleh lebih berkualiti daripada cerita-cerita yang datang daripada Hollywood ataupun Bollywood. Mellywood saya tak tahulah. Tapi bila tengok cerita-cerita macam tu, mesej tu sampai pada kita. Antara yang saya tengok cerita tu, namanya apa Maharshi kot. Sebenarnya baru tengok Maharshi sebenarnya. Pelakon dia tak silap saya nama dia Mahesh Babu kot. Pelakon muda lah. Antara ayat dia yang saya ambil lah, saya pegang lah. Dia kata kejayaan seorang tu di dalam kehidupan dia bukan satu noktah tau. Dia satu koma. Kejayaan seorang tu dalam dunia dan akhirat dia adalah satu perjalanan sebenarnya. Setengah orang dia rasakan bila dia sampai satu kejayaan tu, cukuplah tu aku, setakat ni je lah. Tapi lepas tu bila ada masalah lain, dia akan rasakan memberontak balik kan. Tapi bila dalam situasi yang diceritakan dalam cerita tu, dia kata kejayaan tu adalah satu perjalanan dan masih panjang lagi. Ada setengah orang dia suka kaya terus, tapi tak ada apa-apa hasil daripada diri dia, tak ada berkualiti. Duit banyak tapi tak ada kualiti. Ada setengah orang tu dia rasa dia baik dan dia tak boleh ada orang lebih baik daripada dia. Okay? Ada setengah orang ni jenis orang yang boleh dikatakan seorang yang banyak muslihat. Okay? Yang banyak muslihat ni kalau tak mengenakan orang tak apa. Tapi bila dia menjejaskan kredibiliti seseorang itu boleh nak kata tak dosa tu sebab menginai orang. Jadi kejayaan kita ni kita yang pilih. Dalam cerita tu dia ceritakan bapak dia kata bapak dia ni seorang yang gagal, seorang yang memang bukanlah seorang bapak yang berjaya. Bila kena marah dengan tuan rumah sebab tak bayar sewa, bapak dia senyum je. Sampai tuan rumah kata, kau gila ke? Senyum. Bila anak dia membesar, dia macam
tak berkomunikasi dengan bapak dia dah. Dia cuma berkomunikasi dengan mak dia. Dia kata sebab bapak dia seorang failure, seorang yang gagal dalam hidup. Dia nak jadi orang yang berjaya, dan berjaya itu bukan satu noktah pada dia. Dia nak terus berjaya dan terus berjaya dan terus berjaya. Tetapi di pertengahan cerita tu, bapak dia meninggal. Dan dia memang dah capai dah. Dia menjadi seorang CEO yang berjaya di Amerika Syarikat, di New York. Salah satu company yang sangat besar lah. Ni cerita je bukan cerita sebenar Tapi mesej yang dia sampaikan kat situ, bila dia balik, bapak dia uruskan mayat jenazah bapak dia dan sebagainya, mak dia bercerita dengan dia. Dia kata, bapak kamu bukan seorang yang tak berjaya, dia kata. Kamu je nampak bapak kamu seorang yang gagal. Sebenarnya bagi mak, bapak kau seorang yang gagal tapi berjaya dalam hidup dia. Kenapa berjaya? Dia kata, bapak kau ingat tak bapak kamu disuruh ambil peperiksaan umum untuk masuk dalam kerajaan sebagai pegawai-pegawai tinggi kan? Kenapa dia suruh ambil? Sebab dia kata, masa bapak dia ambil, bapak dia nombor 1 dalam beribu orang yang ambil ujian tu. Satu India ambil ujian, bapak dia nombor 1. Maknanya confirm kalau keluar tu pegawai daerah DO lah, ataupun kolektor. Kira satu jawatan yang memang orang kata ampuh lah dalam kerajaan ni. Tapi bila bapak dia lulus, tapi bapak dia kata, bapak dia punya hati yang sangat lembut. Dia minta, dia menyokong petani-petani yang telah dizalimi lah oleh orang politik, orang korporat, oleh kerajaan sendiri. Sampai bapak dia didakwa dan tidak dibenarkan untuk bekerja dalam pejabat awam. Lalu apa jadi? Seorang yang berkelulusan tinggi, seorang yang berjaya dalam peperiksaan umum satu India tu, akhirnya kerja sebagai kerani. Jadi bila mesej yang disampaikan oleh mak dia tu, kata, kamu nampak kejayaan bapak kamu tu, dengan kegagalan dia yang kamu nampak, kamu berjaya pada hari ini. Kalau bapak kamu tak tunjuk kegagalan dia dalam hidup kamu, kamu tak akan berjaya sampai tahap ni. Itu mesej yang saya dapat daripada cerita itu lah. Kejayaan adalah satu perjalanan, bukanlah satu titik noktah. Okey, kita bercerita tentang ada satu benda yang viral baru ni. Cerita tu saya tak pasti tentang LGBT. Siapa pelakon ni pun saya tak ingat nama. Dia letak gambar seorang budak pakai serban macam Mat Hafiz dengan seorang LGBT. Pondan lah. Jadi viral sekarang ni cerita tu. Cerita berkenaan dengan isu yang sangat bangkit, yang kata hangat di pasaran. Cerita tu akan ditayangkan di TV1 kalau tak silap saya. Tak ditayangkan ke tak tayangkan lagi, saya tak pastilah. Jadi orang kecoh, menghina dah semua yang mana yang terlibat dalam politik, kata ini benda yang merosakkan bangsa, penunggang agama, yang menunjukkan bahawa Mat Hafiz ni buruk dan sebagainya. Apabila saya scroll, saya cari, ada satu statement saya terbaca ni, dia merujuk sendiri kepada producer yang buat cerita tu. Orang kita zaman sekarang ni, bila dengar satu cerita fitnah, dia akan percaya tau. Dan dia akan melaung cerita fitnah tu. Salah. Ini zaman Dajjal ni. Tetapi bila cerita tu terbukti tidak benar, palsu, apa dia buat? Ada dia betul kan? Tak, dia diam. Itu perangai orang sekarang. Jadi bila saya baca satu penerangan berkenaan dengan cerita tu, ia menyatakan bahasanya cerita sebenarnya seorang pondan, dia bergelumang dalam dosa. Tiba-tiba dia sampai ke tahap dia rasa dia nak berubah, dia nak jadi lelaki semula, dia nak bertaubat. Dan dia duduk di satu madrasah. Kita tak tahulah pula madrasah ni, tahfiz dan sebagainya, untuk berubah. Tetapi apakah pandangan orang dalam madrasah tu, yang ustaz-ustaz yang dia punya maulana ke apa ke, tak ada masalah. Orang yang kat bawah-bawah ni kacau dia, hina dia, nak halau dia daripada madrasah, fitnah dia dan sebagainya. Jadi cerita tu sebenarnya menyampaikan mesej untuk orang kita ni, orang Islam zaman sekarang ni, masyarakat kita ni, tidak berada dalam satu kehidupan
yang bersantun. Dia banyak sangat bersantan tau. Dia tak ada santun kat orang. Orang nak berubah tak ada, nak tolong, nak bantu, nak berubah tak ada. Dia banyak pada banyak pada percaya pada benda-benda buruk dan halau benda tu. Orang kata Rasulullah dah tahu orang ni pondan, orang ni memang dua alam. Dia Rasulullah halau dia keluar daripada Madinah. Masalahnya orang ni datang nak berubah dan kita menghalang. Dosa tak? Dosa. Jadi kita kena sampaikan kepada orang apa-apa cerita yang disampaikan. Buruk mana seseorang tu apabila dia daripada muda sampai ke tua dia buruk, tapi sampai satu masa dia berubah. Kita kena terima dia dengan hati yang terbuka dan bantu dia. Kalau dia berpatah balik, silat dosa dia kita tanggung. Sebab apa? Kita tak ambil tahu. Kita buat-buat tak tahu. Kita lagi menghina. Nampak Okey. Itu sebut sedikit lari tajuk lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah tak lama lagi kita akan menyambut hari raya Korban. Jadi siapa yang buat korban ini, alhamdulillah. Siapa yang tak buat, insya-Allah ada rezeki di masa akan datang. Tetapi sunnah-sunnah yang ditetapkan sebelum dan sedang hari raya Korban itu jalankan terus. Janganlah risau. Kalau ada orang kata bid'ah tu bid'ah ni, boleh tanya saya. InsyaAllah. Pastikan pisau tu tajam lah. Janganlah ada yang pula nak sembelih pakai gergaji pula. Okey. Ada orang kata bila sembelih binatang ni, kita pisau tu tajam dia macam mana yang kata pengukur tajam pisau tu. Sebenarnya tajam pisau ni, kalau orang tanya saya dari segi sembelihan, saya bukan nak katakan orang Islam ni tak bagus. Tetapi kita ni kadang-kadang ada setengah daripada kita ni ambil sambil lewa. Siapakah orang yang tak ambil sambil lewa ni? Bab-bab sembelihan ni. Orang Yahudi. Orang Yahudi sangat jaga tau. Tak percaya, tengoklah dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, atau dalam komentari ke, dalam buku-buku ke, rujuk di mana-mana perpustakaan. Tengok kehidupan dia. Dia lebih, walaupun dia jenis orang ada setengah-setengah dia mazhab tu, dia macam close, ditutup tau. Orang luar tak boleh masuk. Kahwin semua sama sendiri. Bukanlah bapa dengan anak, tapi maknanya dalam kelompok dia sahaja. Sampai dia kata apa? Saya tak makan ayam. Daging pun jarang. Kambing okey. Kopi okey. Makanan yang sunnah ni semua okey pada dia. Dia jaga tau. Orang kita sepatutnya lebih baik daripada itu. Jangan ambil sambil lewa. Itu pesanan saya lah. Okey. Kita teruskan dengan pembelajaran kita, insya-Allah. Minta maaf lah kita tersimpang jauh sikit. Hari itu kita bicara tentang waris lelaki, jenis-jenis waris lelaki. Okey. Apabila dalam penerangan, okey. Apabila kita spesifikkan anak lelaki, kita mulakan dengan anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki, maknanya kalau ikut hierarkinya, anak lelaki kepada anak lelaki mati. Cuculah. Okey. Dan ke bawah bermakna keturunan si mati ke bawah yang dikategorikan sebagai furu'. Ini istilahnya. Nama dia furu'. Yang hanya berketurunan di sebelah pihak lelaki sahaja. Ini kalau dari segi anak lelaki, cukup mudah faham formula tu. Kalau dari bapa datuk ataupun bapa kepada bapa dan ke atas adalah keturunan ke atas yang dikategorikan sebagai usul. Ingat nama dia usul. Sebagaimana keturunan ke bawah, keturunan ke atas juga berketurunan di sebelah pihak lelaki sahaja, iaitu bapa kepada bapa, manakala bapa kepada ibu si mati tidak mewarisi. Maknanya kalau yang meninggal tu anak lelaki, dia kena tengok jangan kiri dan kanan dia. Ini saya bagi formula lah untuk diri sendiri. Saya mudahkan saja. Apabila meninggal, yang kita kena tengok adalah yang di atas dan ke bawah.
Kalau anak perempuan saja macam mana Ustaz? Nanti dulu. Kita cerita anak lelaki dulu. Jadi bila yang daripada anak lelaki dan ke bawah, bapa dan ke atas, cek tu dulu. Mustahil Ustaz, takkanlah moyang boleh hidup lagi apa semua. Saya pernah tengok ada moyang hidup lagi, si datuk tu dah meninggal. Maknanya anak kepada moyang tu dah meninggal dulu, tetapi tidak diisytiharkan. Pasal moyang tu ada, dia ni nyanyuk, tidak berkelayakan untuk apa semua, untuk menerima faraid dan sebagainya. Istilah mana kamu ambil? Fatwa mana kamu ambil? Kitab mana kamu ambil? Orang zaman sekarang ni dia suka sorok tau. Dia suka sorok ahli waris. Berhati-hati. 1 sen kamu makan harta anak yatim, kamu tengok dekat neraka macam mana. Kalau dia hilang, kalau dia contohnya macam kes yang hilang tu MS-17 MS-370 MS-370 hilang contohnya. Dia ada beberapa tahun tu nak bagi anggapan mati tu. Di mahkamah sivil sekian tahun, di mahkamah syariah sekian tahun. Dia beza sikit untuk anggapan mati. Tetapi kalau dia dah balik itu macam mana Ustaz? Sekarang ni dia hilang, lepas 20 tahun baru balik, anggapan mati selesai. Kalau kamu rasa kamu nak ambil balik bagi bagian, dia terpulang. Tetapi apabila dia menghilangkan diri tanpa khabar berita, dan selepas berpuluh tahun baru dia kembali balik, dan tiba-tiba datang nak minta, tu bicaralah di mahkamah. Sebab apa? Dah ada perintah daripada mahkamah anggapan mati. Orang ni kalau hilang lebih daripada 6 bulan, orang yang mati dah. Orang zaman sekarang ni kadang-kadang 3 bulan orang rasa dah mati dah. Tapi tak boleh nak buat apa-apa, kerana kita kena ada undang-undang. Kita terikat dengan undang-undang. Maksudnya berapa lama untuk anggapan mati tersebut. Itu untuk penjelasan. Kalau contohnya anak lelaki itu, ada satu kes saya pernah beberapa tahun sudah lah. Saya ulang balik, mungkin yang anda pernah dengar, tak apalah. Yang belum dengar lagi saya cerita semula. Dia datang dari keluarga ni, semua datang. Jadi tiba-tiba yang filekan kes tu sebagai plaintiff yang utama, dia kata, yang ni anak saudara saya, anak kepada abang saya dah meninggal. Jadi abang saya tak termasuklah dalam ahli waris ni. Dia cerita adik-beradik yang hidup je. Dia ada 7 beradik, yang masukkan 6 sahaja. Jadi bila kita tak betul-betul perhati atau perhalusi perkara tersebut, kita akan terlepas pandang. Yang budak tu pun kata, betul tuan, saya cuma sebagai saksi saja pada hari ini untuk harta daripada datuk saya. Bapak kamu meninggal sakit apa? Bapak saya, dia kata meninggal aksiden. Jadi mati terkejut lah, senang cerita. Jadi memang itulah, bila cek surat mati, walaupun datuk dia dah meninggal lama, bapak dia tu meninggal selepas. Ada kes meninggal serentak, tapi atas doktor. Siapa yang saya pernah cerita dulu atas doktor, siapa yang meninggal dulu, doktor akan dapat tahu dari segi perkiraan dia siapa yang mati dulu. Dia bukan macam cerita Doremi Do mati dulu, Minah mati dulu. Bukan, dia bukan macam tu. Tiba-tiba yang mayat yang mati, yang Do dengan si Minah ni bangun, saya mati dulu. Itu bukan cerita macam tu. Jadi kena tanya dengan forensik contohnya, kalau aksiden dan sebagainya atau mati terkejut dan sebagainya, rujuk mereka, rujuk pada pakar. Siapa mati dulu? Macam mana doktor kata yang ni mati dulu? Macam mana keadaan dia? Sekian. Jadi bila bapak pada budak tu mati kemudian, layak tak dia dapat? Layak. Kalau mati sebelum, tidak layak. Tapi mati selepas, confirm layak. Ada yang pernah merayu dengan saya, tuan, tolonglah tuan, kami ni duk susah tuan. Tapi cuma masalahnya, bapak saya tu meninggal sebelum datuk saya meninggal, selang sebulan.
Jadi kami nak juga bahagian kami daripada bapa kami ni untuk ni. Tolonglah Tuhan. Saya kata saya bukan tak boleh tolong. Ini hukum Allah. Ini hukum syarak. Kalau saya tolong, saya melepaskan dia dengan beban dosa. Dengan dosa dia saya tanggung, dengan dosa saya yang tak tahu macam mana nak tebus ni pun saya tanggung. Macam ni kehidupan saya lepas tu. Saya menginai orang tak? Saya menginai orang. Okey? Yang ni dia pening sikit. Dah ya je. Saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu dan keturunan mereka ke bawah adalah keturunan Sisi si mati ataupun Hawashi. Okey, saudara seibu sebapa lelaki adalah lebih kuat darjatnya kepada si mati berbanding dengan saudara sebapa lelaki. Demikian juga keturunan mereka ke bawah seperti anak saudara, cucu saudara, cicit saudara dan seterusnya. Anak saudara dan ke bawah yang mewarisi hanyalah anak kepada saudara seibu sebapa dan sebapa sahaja. Manakala anak kepada saudara seibu tidak mewarisi dan tergolong dalam kategori Zawil Arham. Ini saya cerita apa maksud Zawil Arham tu. Tetapi saya ulang balik perkataan ni. Dia kata saudara seibu sebapa lelaki adalah lebih kuat daripada darjatnya kepada si mati berbanding dengan saudara sebapa lelaki. Jenis orang yang bapa kahwin banyak ni, ataupun kahwin pertama isteri pertama meninggal, kahwin yang kedua dan sebagainya, dia panggil adik-adik sebapa. Orang zaman kita sekarang ni, bila kata bukan sebapa, dia akan kata, oh ni adik tiri saya. Adik tiri? Oh, mak lain ke? Ni bapa lain ke? Tak, ni sebapa tapi mak lain. Bila mak lain, adik-adik, tapi bapa tu satu kan, itu adik-adik betul lah. Sebab binnya sama, bintinya sama. Itu adik-beradik kita. Tapi dalam istilah faraid dipanggil adik ni saudara lelaki ataupun perempuan sebapa. Tetapi apabila seorang tu bapa lain-lain, mak yang sama, dipanggil seibu kan. Seibu ni kira macam mana kalau adik-beradik? Adik-beradik tiri. Itu ia tiri. Sebab dia bukan daripada keturunan bapa yang sama. Walaupun mak yang sama, kantong yang sama, tetapi dia punya bahan asas itu bukan yang sama. Kalau bahan yang sama, bahan asas yang sama, kantong yang berlainan, maknanya adik-beradik. So, berhati-hati dengan istilah tu. Saya selalu betulkan. Saya selalu betulkan perkara tu. Berkenaan dengan saudara lelaki seibu sebapa, saudara seibu berbeza. Dia akan menolak. Kalau sebapa ni ada can lagi. Nanti saya akan parusi bila kita tunjuk dia cerita macam ni nak faham tu mungkin kurang sikit. Tapi bila kita nanti, kalau insyaAllah saya akan buat graf dan sebagainya, tunjuk peta dia macam mana, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan faham apa sebenarnya yang saya masukkan. Biasanya dalam pengenaan faraid ni, apa yang pening sebenarnya? Yang pening sebenarnya bila kes faraid itu dah terlampau panjang, sampai 5, 6 keturunan, 7 keturunan, 8 keturunan. Dan ada pula dalam tu yang dah meninggal tetapi meninggalkan anak perempuan. Dia bersilang-silang. Sekejap bersilang macam ni, kejap bersilang macam ni, kejap bersilang macam ni. Dia bersilang-silang. Yang macam saya ceritakan, ada satu kes yang saya buat daripada tahun 1901-02 kot. Harta tu tidak dituntut. Sebab apa? Anak-anak dan keturunan dia duduk di tanah tu. Jadi bila sampai kepada, tak tahulah, cucit, piat, piut, proton ke apa yang istilah orang panggil sekarang ni, susah untuk orang yang macam saya nak kira. Kalau suruh saya seorang, saya tak mampu. Saya bertiga berempat yang kira tu.
Ambil masa 6 bulan. Sampai ada orang komplain, kata lama sangat. Dia tak fikir yang daripada keturunan dia 1901 tu bawa ke tahun ni tu, dia tak kira lama sangat tu. Ada yang daripada tahun 1900 pun ada. Kalau tak percayalah, saya bukan nak bohong di rumah Allah ni. Ada yang satu kes tu, katanya keturunan yang bunuh J.W.W. Bush. Ada satu kes tu. Saya tak ingat nama si pelaku tu yang bunuh J.W. Bush tu. Keturunan dia. Dan harta ni daripada siapa? Daripada dia. Astaghfirullahalazim. Apa yang lama sangat? Bush tu pun tak tahu ke mana dah perginya. Tulang pun tak tahu ke mana. Ini yang kes-kes yang bertangguh lah. Jadi dia melibatkan lah yang pening-pening ni. Biasanya masalahnya adalah bila yang perempuan tu ramai, lakinya sikit. Maknanya laki tu kadang-kadang anaknya semua perempuan, tak ada yang laki. Okay? Dan yang kedua, dia melibatkan adik-beradik, saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, cucu saudara lelaki daripada bapa, cucu saudara lelaki daripada ibu. Dia dah jadi panjang-panjang. Itu biasanya yang buat pening sikit. Tapi insyaAllah, macam mana sekalipun, apabila kita pergi kepada mahkamah syariah ataupun kita pergi kepada pusaka kecil ataupun mana-mana orang yang bertauliah lah, program syar'i ke, ataupun macam contoh Asalihin trustee ke apa ke, ni ada orang-orang yang memang boleh buat lah. Maknanya ada option. Ada yang suruh pergi amanah raya dan sebagainya. Tapi bila pergi amanah raya pun dia akan suruh mahkamah buat juga. Sama je. Tak kisahlah melibatkan harta ke, duit ke apa ke, harta ismih di luar negeri ke, Kongostan, Bohigostan punya negara yang dah berpecah, Yugoslavia dah tak ada kan. Kalau harta tu kat situ, macam mana nak cerita tu? Hidupnya zaman Yugoslavia tapi dah tak ada, macam mana? Itu ada cara dia dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita tengok bapa, saudara dan keturunannya ke bawah, seperti anak bapa, saudara dalam kurungan sepupu adalah keturunan sisi kepada bapa si mati. Bapa saudara bermaksud bapa saudara sebelah bapa, iaitu saudara kepada bapa si mati, seibu sebapa atau sebapa dan keturunan kedua-dua mereka ke bawah. Manakala saudara seibu kepada bapa si mati dan bapa saudara seibu tidak mewarisi dan tergolong dalam kategori zawil arham. Dia dengar lama-lama sangat ni, saudara lelaki seibu siapa, bapa saudara sebelah lelaki dan sebagainya, lama pening. Dah tak tahulah apa yang nak faham dah sebenarnya. Tak apa, saya cerita dulu. Biar lekat dulu. Ustaz dah cakap. Bila saya dah terang, nanti saya terang yang saya buat macam graf ke apa semua. Ustaz dah cakap benda ni. Saya bagi gambaran sahaja, gambaran secara asas. Kan tak pernah dengar istilah tu kan pening juga. Jadi sebab kalau dah start nak mengajar tu, dia dah kena macam ada kelas lah. Kita tunjuk macam mana kita buat. Kadang-kadang tu, Ustaz, saya tak pandai mengira, Ustaz. Tak apa, kita bab faraid ni, faraid ke hibah ke wasiat ke apa-apa saja, atas pencarian ke pengiraan dan sebagainya, kita jangan gopoh. Benda boleh belajar. Buat apa nak duduk rumah, betul tak? Boleh datang belajar kat masjid, buat apa nak duduk rumah? Jadi bila kita ajar tu, kita akan ajar gambaran dahulu. Bila kita dah rasa kita dah mahir, yang ni nama dia saudara lelaki si ibu sebapa Ustaz, saudara perempuan si ibu sebapa Ustaz, yang ni datuk saudara sebelah ibu, ni bapa, ni cucu lelaki saudara sebelah bapa. Pun dah faham, faham istilah tu, baru saya tunjukkan kiraan dia satu. Biar faham istilah dulu, basic. Apabila disebut bapa, saudara dan anak-anaknya dan waris yang lebih jauh lagi, maka ia termasuklah waris sisi kepada datuk si mati, iaitu datuk saudara si ibu sebapa, datuk saudara sebapa dan keturunan ke bawah kedua-dua mereka. Datuk saudara termasuklah bapa saudara kepada bapa si mati, bapa saudara kepada datuk si mati, moyang saudara si mati, termasuk juga anak-anak mereka yang lelaki sahaja, sehingga mana dapat diterangkan
Salasilah keturunan si mati dan juga 2 pupu si mati hinggalah seberapa jauh dan anak-anak mereka hingga ke bawah, dan juga 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu dan sampai kupu-kupu lah. Ini untuk lelaki. Baru start lelaki, belum masuk perempuan lagi. So jangan fenin-fenin. Jangan fenin-fenin. Benda ni, benda boleh ditunjuk, boleh diajar, insya-Allah. Kalau nak contoh ada kelas nak dia buat apa semua, saya dengan sahabat-sahabat saya sanggup insya-Allah untuk mengajar. Sekurang-kurangnya ada gambaran, ada pemahaman dan sebagainya. Okey. Sekarang ni sebelum insya-Allah ini masuklah. 3 minit lagi. Okey. Saya bacakan senarai waris perempuan. Ini untuk wanita hati-hati dengar Ibu-ibu, kalau waris perempuan itu secerita waris lelaki. Sekarang ni waris perempuan, bagi waris perempuan pula mereka terdiri daripada 10 orang. Tak kurang, tak lebih. 10 orang. Okey. Yang pertama anak perempuan. Itu semua orang tahu. Yang kedua cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah. Maknanya cucu perempuan ke bawah. Yang ketiga ibu kita. Ibu tiri tak boleh. Ibu susuan tak boleh. Okey, yang keempat nenek sebelah ibu dan ke atas. Yang kelima nenek sebelah bapa dan ke atas. Yang keenam saudara seibu sebapa perempuan. Yang ketujuh saudara sebapa perempuan. Yang ke-8 saudara seibu perempuan. Yang ke-9 isteri. Tapi jangan salah faham, isteri itu satu tau, bukan isteri maksud 3 isteri lelaki ni pantang sikit isteri ni. Itu saya bagi ceramah yang yang beberapa minggu lepas tu, saya sebut isteri. Saya sampai ke pejabat kecoh isteri. Yang perempuan ada sebelah saya isteri. Balik rumah saya pun, rumah saya cakap isteri. Banyak cantik. Perempuan ni pantang sikit tengok isteri ni. Okey, yang ke-10 ni dah tak ada dah. Tak diamalkan zaman sekarang, iaitu tuan yang membebaskan hamba. Dah tak ada dah. Kalau kita jelaskan pun tak ada. Orang kata bolehlah jelaskan, tapi dia tidak berguna pada zaman ini lagi, kerana dah tak ada pakai lagi sistem hamba. Jadi itu yang saya boleh jelaskan untuk perempuan. Kan saya sebut lagi yang pasal cucu perempuan sebelah ibu sebapa, saudara perempuan ibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Apa ni? Kata ustaz, macam ni ustaz, benda ni macam susah lah ustaz. Kalau saya nak buka, bukanlah nak buka aib saya kan, saya ni kurang ilmu. Masa saya belajar di Jordan dulu, saya ambil subjek ni kali pertama, sepatah haram saya tak faham. Apa benda ni? Istilah ni, saya tak faham langsung. Lalu apa jadi? Lingkup, round tu. Ini saya ceritalah kelemahan saya. Bukan cerdik sangat pun. Tetapi bila kali kedua saya masuk, kawan saya, sahabat saya sekarang ni menetap di Johor, dia yang ajar saya. Betul ada sahabat-sahabat lagi yang daripada Kedah, daripada Selangor datang bantu. Kawan-kawan Arab, syekh saya sendiri membantu. Syekh saya tu masa tu dia buat PhD dia buat kat UIA. Jadi dia boleh sikit-sikit cakap Melayu pula untuk terangkan pada saya. Jadi sampai satu tahap, benda yang saya paling tak berapa gemar, saya tak faham pun, sudahnya jadi itulah kegemaran saya. Jadi benda tu saya banyak mendalami pasal faraid. Kali kedua ambil saya tak nak cerita markah lah. Tapi jauh panggang dari api daripada kali pertama saya ambil. Setengah orang malu nak cerita, ustaz ni kan cerdik sangat, dulu dia belajar kan dia pandai sangat. Itu cerita dulu. Saya ulang, Syekh saya pernah cakap dengan saya, Allahyarham, Profesor Dr. Faleh Bani Soleh dengan Profesor Dr. Mahmud Khalidi benda pesan benda yang sama. Dia kata, ilmu yang kita pelajari dalam kelas, masa pengajian, masa telaki, memang kita takkan ingat. Kalau orang yang betul cerdik dia akan ingat. Tapi orang tak bercerdik macam saya ni, dia macam masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
Kata apa motif saya belajar sebenarnya? Untuk lulus ke? Saya cakap. Dia kata wallahi, dia kata ya bunai, anak aku, dia cakap, kamu apabila kamu dengar benda tu, walaupun kamu tak faham dan kamu tak pandai nak atur benda tu, insya-Allah apabila kamu balik tempat kamu nanti, sampai masanya tu, ilmu tu akan berkembang dengan sendirinya dalam diri kamu tanpa kamu sedari. Itu yang dijelaskan oleh Syekh saya, Allah yarham. Jadi alhamdulillah saya dapat berkongsi dengan saudara-saudari sekalian, ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ada saya beri. Saya tak suruh ikut saya. Saya ulang balik saya tak suruh ikut saya, tapi bila saya minta untuk benda yang baik, belajar benda yang baik, ambil ilmu yang baik, itu untuk diri sendiri. Itu cara siapa? Cara Rasulullah SAW, orang yang kita kasihi. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang buruk daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf sekiranya ada terlepas kata dan sebagainya. InsyaAllah sekiranya umur kita panjang, kita akan sambung pengajian kita dan kita akan mendalami, dan cuba memahami apa yang kita tak berapa nak faham tu. Sedangkan saya pun 2 kali ulang, tak berapa nak faham sangat. Kali kedua alhamdulillah baru faham, lepas tu berpuluh tahun lepas itu baru betul-betul faham. Kadang-kadang ada juga yang lupa kan, apatah lagi orang lain. Jadi sama-sama kita mengingati untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.